Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah berutusan tahniah kepada Puan Yang Terutama Madam Halimah Yaakob, Presiden Republik Singapura. Dan Tuan Yang Terutama Datuk Lalu Utama Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Republik Singapura serta Kerajaan dan Rakyat Republik Singapura bersempena dengan ulang tahun Hari Kebangsaan Republik Singapura yang ke-58 tahun. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Haja Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam petang kemarin berkenan menerima menghadap Puan Yang Terutama Humaira Regi Ziroki, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Islam Iran ke negara Brunei Darussalam, dan Puan Lee Li Xian, Isteri Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri mula-mula berkenan menerima menghadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Islam Iran ke negara Brunei Darussalam. Ke bawah Duli Maha Mulia seterusnya berkenan menerima menghadap Isteri Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Para pesara perkhidmatan awam diseru menitipkan dan mengongsikan pengalaman berharga kepada generasi penerus yang masih berkhidmat agar dapat dijadikan panduan dalam sama-sama menjalankan pekerjaan dengan penuh semangat dan keazaman. Berucap pada majlis penyampaian sijil dan cenderahati kepada pesara Kementerian Pertahanan, Yang Berhormat Pihin Datu Lalam Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua juga menjelaskan komitmen dan khidmat bakti para pesara perlu diteruskan dalam negara mendekati wawasan Brunei 2035. Ilmu dan pengalaman yang diraih sepanjang perkhidmatan beserta kejayaan melepasi cabaran-cabaran semasa berkhidmat untuk terus membantu negara menyusuri pencabaran-cabaran pembangunan masa kini dan akan datang. Inilah intipati konsep pertahanan holistik dan pendekatan whole of nation, iaitu keterlibatan seluruh pelusuk rakyat dalam mendukung pencapaian wawasan Brunei 2035. 175 pesara Kementerian Pertahanan tahun 2020 dan 2021 menerima sijil dan cenderahati. Juga diselajurkan penyampaian anugerah pekerja cemerlang perkhidmatan awam kepada 3 penerima yang masih berkhidmat. Majlis berlangsung di Dewan Persidangan Bridex Jerudong. Kekalkan kewibawaan, komitmen kita kepada Kementerian Pertahanan dan tidak lupa juga dengan menegakkan agama Ketani selagi Ketani dapat menceburkan diri dalam berbagai bidang. Anggaplah pekerjaan itu sebagai suatu tanggungjawab yang lebih baik dan bukan satu bebanan, dan bertanggungjawablah kepada pekerjaan yang telah ditetapkan. Saya sarankan ikutlah arahan-arahan dan bersemangatlah untuk menghadapi yang cabaran yang masa datang hinggalah ke akhirnya nanti. Tingkatkan sumbangan-sumbangan kepada NATO, kepada tugas-tugas yang dijalankan masa ini, dan juga insya-Allah barangkali karena itulah mengungsikan pengalaman dan juga pengetahuan yang ada. Memang dalam proses kerja memerlukan komitmen yang tinggi, jujur, amanah, bekerjasama dan mengikut peraturan-peraturan serta merujuk surat-surat keliling yang berkuat kuasa. 7 ketua keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran, angin kencang dan rumah roboh baru-baru ini di daerah Brunei dan Muara dan daerah Tutong menerima bantuan kewangan.
Majlis penyerahan berlangsung di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Penyampaian disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Para penerima terdiri daripada 2 buah keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran di Kampung Pengiran Bendahara Lama dan sebuah keluarga di Kampung Long Mayan. Juga menerima bantuan 2 buah keluarga mangsa kejadian rumah roboh di Kampung Sabah Tengah dan Kampung Lorong Dalam serta 2 buah keluarga yang terlibat dalam kejadian angin kencang di Kampung Pandai Besi B dan Kampung Sungai Pandan. Penyelidikan sistem suria dan penerokaan planet Jupiter, Saturn dan bulan antara yang menarik perhatian semasa ceramah umum bagi penerokaan angkasa lepas. Ceramah direkan di Universiti Brunei Darussalam. Hadir Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Juga hadir Tuan Yang Terutama Bernard Renaud Fabre, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Perancis ke Negara Brunei Darussalam. Majlis anjuran UBD ini merupakan komitmen berterusan untuk mempromosi penerokaan angkasa lepas dan penyelidikan saintifik. 19 buah sekolah menengah kerajaan dan swasta yang mengikuti pertandingan kuis sejarah Piala Pehen Jawatan Dalam kali ketiga tahun 2023 menerima sijil penghargaan dan cenderamata. Majlis berlangsung di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Penyampaian sijil dan cenderamata disempurnakan oleh Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Dianjurkan oleh Pusat Sejarah Brunei dengan kerjasama Radio Televisyen Brunei. Pertandingan antara lain bertujuan mengembangkan bakat serta minat para pelajar dalam bidang sejarah, budaya dan warisan. Seterusnya mempersilakan sekolah menengah sains, seterusnya mempersilakan sekolah menengah dan seterusnya mempersilakan sekolah menengah Raja Isteri Pilihan Anak Salehah. 3 penerima anugerah penulis Asia Tenggara 2019 hingga 2021 berlepas ke Bangkok, Thailand kemarin bagi menerima anugerah berkenaan. Majlis penganugerahan akan diadakan pada 10 Ogos ini. Rombongan diketuai oleh Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Setiap tokoh penerima anugerah yang dipilih oleh panel penilai di negara masing-masing dinilai berdasarkan hasil karya yang diterbitkan mengikut kriteria ditetapkan oleh pihak penganjur di Bangkok, Thailand. Kriteria utama juga ialah melihat kepada sumbangan penulis tersebut, bagaimana sumbangannya kepada negara Brunei Darussalam dalam memertabatkan bahasa Melayu dan penulisan Melayu. Dan juga kriteria-kriteria ini, genre-genre yang dipilih ini adalah berlainan pada setiap tahun. Majlis Bacaan Ratib Al-Atas dan Tazkirah bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke Bawah Dunia Maha Mulia ke-77 diungkayahkan bagi menyemai rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta mengukuhkan taat setia kepada Raja. Dianjurkan oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian Hal Ehwal Muslimah, majlis berlangsung di Masjid Perdana Wangsa Haji Muhammad, Kampung Setia. Majlis yang dikelolakan dengan kerjasama Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Brunei dan Muara serta Takmir Masjid Perdana Wangsa Haji Muhammad turut diserikan dengan tazkirah. Institusi perpustakaan memainkan peranan penting dalam meningkatkan budaya membaca di negara ini. Perkara tersebut antara yang disentuh semasa pembentangan kertas kerja siri webinar Kelakan Budaya Membaca 2023. Siri webinar diungkayahkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian perpustakaan. 466 orang menyertainya dengan tema Brunei Membaca. 2 kertas kerja dibentangkan iaitu Pendidikan Awal Autisme dan Literasi Membaca serta Peranan Persatuan Perpustakaan dalam memupuk budaya membaca. Siri webinar akan diteruskan pada 15 Ogos ini. Orang ramai yang berminat untuk mendaftar layari Instagram rasmi @perpustakaan di BPBS. Program latihan Agripreneur Belia antara inisiatif meningkatkan pelibatan belia dalam sektor pertanian.
program anjuran Kementerian Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan dengan kerjasama Bank Islam Brunei Darussalam BIPD berakhir kemarin. Majlis diadakan di bangunan PJJMB Ibu Negara. Terdahulu kursus diteruskan dengan penerangan pelbagai model para belia yang terpilih. Projek Agripreneur Belia antara lain mendedahkan penggunaan teknologi moden dalam pertanian selain buka peluang pekerjaan secara self-employed. Majlis menyampai sijil pada para peserta diadakan petang kemarin. Program selama 2 hari bertujuan untuk memperkenalkan peserta projek dengan perusahaan tanaman, pentadbiran dan pengurusan kewangan perniagaan. Dua lelaki warga negara Indonesia didakwa di Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan atas 4 pertuduhan di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Eksais 2006 kerana memiliki barang-barang tegahan kastam iaitu rokok pelbagai jenis. Kedua tertuduh mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman. Tertuduh pertama, Teddy Taufik, 32 tahun, dijatuhi hukuman denda RM15,000 atau 15 bulan penjara atas kesalahan miliki 1 kartun, 30 paket dan 17 batang rokok pelbagai jenis. Manakala tertuduh kedua Muhammad Rafiq, 39 tahun, dijatuhi hukuman denda RM33,000 atau 19 bulan penjara kerana memiliki 36 kartun dan 29 paket rokok pelbagai jenis beserta wang tunai RM728. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK akan terus menjalankan operasi menangkap, menyiasat serta mengambil tindakan undang-undang ke atas mana-mana orang yang menyalahi undang-undang mengikut bidang kuasa yang diperuntukkan. Bagi mana-mana warga negara asing di negara ini yang melakukan kesalahan, akan diambil tindakan dan jika sabit kesalahan akan dihadapkan ke mahkamah, dipenjarakan dan diusir ke negara asal dan nama-nama mereka disenarai hitamkan. Peringatan tersebut dikeluarkan susulan 3 operasi sakat JIPK yang dijalankan baru-baru ini. Operasi pada 24 Julai 2023 menyasarkan kedai jual kereta terpakai di Mukim Sengkurong. Hasil pemeriksaan, seorang lelaki warga negara asing didapati melakukan kesalahan iaitu tidak mengikut jawatan yang tertera di dalam pasport. Pada 31 Julai 2023, operasi menyasarkan 2 buah lokasi. Hasil pemeriksaan di sebuah kedai Jalan Kilanas Melaut, Kampung Kilanas mendapati 2 lelaki warga negara Malaysia melakukan kesalahan iaitu bekerja dengan menggunakan pas lawatan. Manakala pemeriksaan di sebuah pondok gerai makanan dan minuman di kawasan Mukim Kilanas membawa kepada penahanan seorang perempuan warga negara asing kerana dipercayai melakukan kesalahan tinggal lebih masa setelah pas imigresen mansuh. Operasi pada 2 Ogos 2023 juga dijalankan ke atas 2 lokasi. Pemeriksaan sebuah rumah sewa di Mukim Kilanas mendapati seorang perempuan warga asing dipercayai melakukan kesalahan tidak mengikut jawatan yang tertera di dalam pasport. Manakala seorang lelaki melakukan kesalahan bekerja tidak bersama majikan asal. Hasil pemeriksaan ke atas bilik-bilik sewa sebuah bangunan flat di Mukim Gadong B membawa kepada penahanan seorang warga asing kerana didapati tinggal lebih masa di negara ini. Pengambilan pusingan kedua HEKAS 2023 secara dalam talian bagi kemasukan ke institusi-institusi pengajian tinggi awam IPTA iaitu Universiti Brunei Darussalam UBD, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa dan Politeknik Brunei bagi tahun akademik 2023-2024 dibuka bermula hari ini 9 Ogos 2023 bermula 9 pagi. Kursus-kursus yang ditawarkan adalah di peringkat ijazah pertama, diploma tertinggi kebangsaan dan diploma level 5. HEKAS dibukakan kepada pemegang kad pintar negara Brunei Darussalam berwarna kuning, ungu atau hijau.
HIKAS tidak memproses permohonan di bawah skim latihan dalam perkhidmatan. Pemohon boleh menghadapkan keputusan yang diramal untuk memohon ke IPTA iaitu UBD dan UNISA. Pemohon yang berjaya akan diberi tawaran bersyarat oleh institusi berkenaan. Tarikh tutup permohonan adalah pada 12 September 2023 pukul 3 petang. Untuk keterangan lanjut, layari laman sesawang www.moi.gov.bn atau hikas.moi.gov.bn. Sebarang pertanyaan, email ke ask.hikas@moi.gov.bn atau hubungi talian 238-1992 atau 238-1224 semasa waktu pejabat.